Terima kasih rakan pelapor untuk cerita Pagi Selangor. Dan sekarang ini kita tidaklah keseorangan, kita bersama dengan S to the O to the N to the I to the C, Sonic Hussein. Ya betul. Assalamualaikum. Apa khabar Ifan? Jadi suasana sangat luar biasa Ifan. Ya Allah tingginya. Dan juga pastinya hari ini sesuatu yang pastinya akan terus menemui semua penonton Selamat Pagi Malaysia. Perbincangan kita akan terus memberikan pelbagai info menarik untuk semuanya Ifan. Dan kita akan teruskan dengan topik yang berikutnya, iaitu adakah anda ada krisis identiti? Wow. Adakah soalan tu? Betul. Ada ke tidak? Saya akan bertanya kepada pakar yang pastinya akan menjawab segala persoalan kita pada hari ini. Dan Ifan, kita tetamu istimewa hari ini. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Sheila, anak perempuan Jaya Balan yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Undang-Undang UiTM. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Okey, selamat pagi Dr. Sheila. Kita nak bercakap mengenai krisis identiti ni. Sebagai umumnya, apakah yang dimaksudkan dengan krisis identiti dan juga apa yang kita boleh fahamkan dalam kalangan anak muda sendiri? Apa yang kita dapat lihat daripada konsep dan juga masalah krisis identiti yang kita akan sebutkan hari ini? Terima kasih. Krisis identiti ini adalah di mana seseorang itu bertanyakan siapa diri mereka. Krisis ini berlaku sesuatu pergolakan dalam diri mereka. Mereka bertanyakan, mereka mempersoalkan imej mereka sendiri. Mereka mempersoalkan watak mereka sendiri. Dan ada kadang-kadang mereka mempersoalkan apa tujuan hidup mereka. Betul. So berlaku satu pergolakan dalam diri mereka, berlaku satu konflik di dalam diri mereka untuk mencari jawapan-jawapan kepada persoalan-persoalan yang yang mengakibatkan krisis identiti. Dan juga Prof, apabila kita bercakap tentang krisis identiti itu sendiri, pastinya akan wujud dari dalaman. Ya, betul. Adakah ianya akan menyebabkan sesuatu yang sangat sukar untuk seseorang untuk melalui hidupnya? Krisis identiti ini ada kebaikan dan keburukannya. Kebaikannya ialah apabila kita dapat mengatasi dengan mengambil langkah-langkah yang positif yang dapat membantu seseorang yang menghadapi krisis identiti untuk keluar daripada krisis yang mereka hadapi. Okey, tetapi kadang-kadang seseorang yang menghadapi krisis identiti ini sungguh membimbangkan, terutamanya di kalangan belia, di kalangan para remaja, di mana berlaku pelbagai pergolakan dalam hati mereka. Dalam diri mereka. Mereka dalam keadaan yang sangat resah. Mereka mengalami tekanan jiwa. Di mana mereka tidak dapat membedakan apa yang baik, apa yang buruk, ataupun apa yang boleh mendatangkan positivity, ataupun apa yang mereka lakukan itu boleh mengakibatkan faktor-faktor yang negatif. So mereka dalam keadaan yang berkecelaruan. Apabila mereka dalam keadaan kecelaruan, terutamanya kalau seseorang itu dalam menghadapi krisis identiti, mereka ingin mencuba sesuatu yang berbeza. Tetapi masalahnya dalam mencuba sesuatu yang berbeza, ia akan mendatangkan kesan-kesan yang negatif. Kesan-kesan yang negatif. Kerana mereka rasa mereka tidak puas hati dengan segala pencapaian mereka. Mereka tidak dapat sesuaikan diri dengan environment mereka. Bukan saja environment dari yang sudah bekerja, tempat pekerjaan, tetapi ada juga yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan keluarga mereka, keluarga terdekat, yang itu sangat membimbangkan. Dalam situasi sebegini, seseorang yang menghadapi krisis identiti ini mungkin terjebak kepada perkara-perkara yang tidak baik, di mana mereka mencari ketenangan mungkin dalam mengambil dadah. Okey, so mereka menjadi ketagih kepada dadah, dan ada juga yang mengambil minum arak, ketagihan arak, alkohol.
Dan ada dalam kes-kes ekstrim, mereka mencari jalan penyelesaian di mana mereka cuba mencederakan diri sendiri. Sampai begitu Sampai sekali. Ya. untuk membunuh diri sendiri. Mencederakan saja. Mencedera. Kerana untuk diri mereka, apa yang mereka laku tu mungkin mereka berasa salah. Dengan mencederakan diri mereka, mereka rasa okey. Ini adalah punishment. Okey. Hukuman terhadap diri sendiri. Hukuman. Prof, mereka nak mencari perhatian sebab mungkin Yes. mereka tidak dihiraukan apabila melakukan sebegitu orang akan mengambil berat. Adakah Betul, itu? Oh. betul. Itu pun betul juga. Mereka sebenarnya menghantar mesej kepada keluarga terdekat ataupun kepada ibu bapa ataupun kepada masyarakat bahawa mereka ni memerlukan bantuan. Ya. Dr. Sheila, dalam kita bercakap mengenai Kristianiti dalam kalangan anak muda ni, apa yang perlu kita titik beratkan? Adakah penggunaan media sosial juga merupakan satu faktor utama kepada berlakunya krisis identiti ini sebenarnya? Ya, betul. Sekarang anak-anak muda memang expose kepada media sosial. Banyak benda yang mereka boleh lihat, banyak benda yang mereka pick up untuk dijadikan salah satu hidup mereka pula. Yang meresahkan dan yang membimbangkan ialah kalau tak ada bimbingan, tak ada didikan yang betul, especially from daripada ibu bapa, di sinilah mereka terjebak kepada benda-benda yang tak betul, yang akan mendatangkan pengaruh-pengaruh yang negatif terhadap diri mereka. Sebagai contoh, saya nak share, especially di kalangan remaja di sekolah, berlaku satu identity crisis mengenai sexuality mereka. Okey. Di mana mereka ini berasa saya ni tertarik kepada, saya ni seorang perempuan. Adakah lebih sesuai saya mengadakan perhubungan dengan seorang perempuan? Okey. Ataupun lebih baik saya adakan perhubungan dengan lawan jantina. Ataupun saya hendak kedua-duanya. Itu krisis yang agak penting. So itu krisis identity yang memang akibat exposure to media social. Anak-anak muda ni ingin mencuba. Ini yang dikatakan ingin mencuba sesuatu yang berlainan. Jadi apabila kita bercakap tentang pengaruh-pengaruh ini, Prof, adakah perkara ini boleh dirawat ataupun siapakah sebenarnya yang berperanan untuk kita membantu kebimbangan ini agar ia tidak menjadi lebih serius, Prof? Siapa yang dapat membantu? Kalau anak-anak, biarpun belia, saya rasa bermula daripada ibu bapa mereka. Ibu bapa adalah orang pertama yang perlu membantu anak-anak mereka menghadapi apa jua masalah yang mereka bawa kepada ibu bapa. So ada pepatah Melayu yang menyatakan bahawa melentur burung biar dari rebung. Ya, daripada rebungnya. So begitu jugalah dengan anak-anak kita. Ya, dengan anak-anak kita. So sejak kecil lagi anak-anak itu perlu dididik, perlu dibimbing, perlu diberi pengajaran yang baik. Sebaik-baiknya kita harus ibu bapa harus meluangkan quality time. Quality time, keterampilan ibu bapaan itu amat penting. Dan selalunya kita harus adakan two-way communication dengan anak-anak kita, bukan one way saja. Betul. Bukan bagi arahan sahaja. Bukan bagi arahan saja. Sekarang ibu bapa kan masing-masing bekerja, balik penat. So mereka tiada masa untuk bertanyakan mengenai apa yang berlaku di sekolah, perkembangan yang berlaku ataupun masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak. So ibu bapa memang memainkan peranan yang amat penting untuk menunjuk ajar dan juga untuk menyediakan anak-anak mereka ke jalan dan ke arah yang betul. Dr. Sheila, sebelum itu, kalau kita nak bercakap mengenai situasi di rumah misalnya, tapi ada anak-anak ni yang degil, mungkin bersifat rebellious. Rebellious ini tak ada dengar kata, dia asyik nak lawan kata ibu bapa dia. Jadi apakah antara langkah-langkah yang paling baik untuk ibu bapa ambil bagi kita cuba menangani masalah anak yang degil ini? Okey. Kalau anak-anak
kita degil, anak-anak kita ni tak mau dengar. Ya. Kita cuba sedaya upaya untuk membantu anak ini dengan masalah-masalah kedegilan mereka. Kalau memang tak boleh, ibu bapa memang tak boleh handle. Dalam situasi sebegitu, pada pendapat saya, ibu bapa janganlah segan untuk mendapatkan professional help. Professional help. Mungkin kita tidak dapat berkomunikasi dengan anak kita. Secara mana yang anak itu perlukan attention. Mungkin pakar psikologi misalnya dapat membantu anak-anak itu, ataupun kaunselor yang dapat membantu anak-anak itu. So dalam situasi sebegitu, ibu bapa tidak perlu ada perasaan bahawa anak mereka itu tak sempurna. Or something is wrong with my child. Jangan ada perasaan begitu, kerana bukan semua anak-anak sama. Maksudnya ibu bapa itu harus menerima sepenuhnya anaknya, karakter anaknya. Ya. Memang perlu, dan ibu bapa perlu mempunyai pemikiran yang terbuka. Open mindset. Open mindset. Sebagai ibu bapa memanglah kita akan cuba sedaya upaya untuk membantu anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Tapi ada kadang-kala kita ni memang tak mampu. Segala apa yang kita cuba gagal. Dalam situasi seperti itu, jangan kita putus asa. Jangan pula ibu bapa yang putus asa. Jangan kita biarkan anak kita begitu saja. Dan kita tak boleh biarkan anak-anak itu sebegitu. Itu yang berlaku kes-kes saya rasa beberapa tahun dulu, di mana anak-anak remaja muda ni lari dari rumah. Kerana mereka tidak dapat bimbingan yang mereka perlu. Dalam situasi sebegini, kalau anak itu perlu professional help, dapatkan professional help. Jangan malu, jangan segan. Ya, jangan malu, jangan segan. Dapatkan It's okay. It's okay. Pertolongan daripada sebagaimana anak kita mungkin tak sempurna, begitu juga ibu bapa. Saya setuju. Ya. Okey, terima kasih ini ucapkan kepada Profesor Maria Dr. Sheila atas perkongsian berkaitan dengan adakah anda ada krisis identiti, dan kita perlu mendapatkan rawatan secepat mungkin supaya masalah tidak dapat berlaku dan juga dapat kurangkan masalahnya pada masa yang akan datang. Terima kasih lagi sekali kepada Dr. Sheila. Okey, Sonik, kita saya akan melihat kepada laporan kaji cuaca bersama rakan kita di Met Malaysia. Jom, tersilakan.